اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 44. Muka surat 44, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia akan harta semata-mata. Tiada dicela akan dia akan harta semata-mata. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu harta yang menolong atas ibadah dipuji, yakni dipuji pada syarak. Dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia akan harta semata-mata. Maknanya tiada dicela akan dia semata-mata dengan bahawa bukanlah harta tu dicela semata-mata ni mutlakkan lah. Sebut kata harta dicela pada syarak, bukan. Bukan semata-mata harta tu dicela, bukan. Manakah harta yang dicela? Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Maknanya diri harta tu tidak dicela semata-mata diri harta. Yang dicela adalah harta yang melalaikan daripada ibadah. Sebagaimana dunia pun sama. Bukan semata-mata dunia tu dicela, tetapi yang dicela adalah dunia yang melalaikan kita daripada ibadah. Sebagaimana Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi fiha. Dunia dilaknat oleh Allah, dan dilaknat akan barang yang ada dunia, melainkan adalah dunia itu kerana bagi Allah, barang yang bagi Allah pada dunia. Maksudnya di sini semata-mata dunia itu tidak dicela, tapi yang dicela pun sama juga macam harta, sebab harta adalah sebahagian dari dunia yang melalaikan kita daripada ibadah. Bahkan setengah-setengah ulama
dia letak kata dunia ni adalah sekalian yang disukai oleh nafsu yang tiada bermanfaat di hari akhirat. Itu dia panggil dunia. Hak ni hadis cela. Adapun kalaulah beri manfaat hari akhirat, itu tidak cela, bukan dipanggil akhirat walaupun rupa dunia. Jadi di antara dunia adalah harta. Di antara dunia adalah anak cucu. Yang mana harta dan anak cucu adalah sebahagian dari fitnah di dunia kita ni. Itu dunia. Adakah semata-mata dunia dicela? Tidak. Begitu juga, adakah harta tu semata-mata harta dicela? Tidak. Yang dicela adalah harta yang melalaikan daripada ibadah. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu harta yang menolong atas ibadah dipuji. Jadi pembicaraan adalah berkaitan dengan sifat kecelaan. Sifat kecelaan yang kelima. Sifat kecelaan yang kelima, kikir, kedekut dan kasih akan harta. Kikir, kedekut dan kasih akan harta. Ini sifat mazmumah, sifat yang dicela pada syarak yang kelima daripada 10 sifat mazmumah yang didatangkan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kikir, kedekut dan kasih akan harta. Yang mana kikir, kedekut ni, kemudian kasih akan harta, sifat kecelaan yang suku-suku yang asing-asing. Tetapi oleh kerana kasih akan harta menjadi punca kepada kikir, kedekut, maka kedua-dua sifat kecelaan ni diletak pada satu bab, pada satu pembicaraan. Sebab apa? Sebab punca asal bagi sifat kikir, kedekut ni adalah kasih akan harta. Kemudian hak berkaitan dengan kikir, kedekut manakah yang dicela pada syarak, kemudian kikir, kedekut manakah yang merugikan hari akhirat. Itu kita sudah bicara berulang-ulang. Kemudian kasih akan harta, sifat kecelaan. Kasih akan harta manakah hak yang dicela pada syarak? Kasih akan harta manakah yang yang merugikan hari akhirat kita? Sebab hati kita ni memanglah kasih sayang sangat-sangat kepada harta yang ada pada diri kita. Kita tak kasih kepada harta yang ada. Duit tak kasih, rumah tangga tak kasih, harta benda yang ada di kita tak kasih ke? Kita kasih akan harta. Kemudian kasih akan harta dicela pada syarat kasih akan harta yang mana. Dia kena ada peringkat-peringkat dia. Kasih akan harta mana dicela pada syarak. Kemudian kasih akan harta manakah yang merugikan hari akhirat. Dia ada peringkat-peringkat dia lah. Hak permulaannya, kita kena hilangkan kedekut yang dicela pada syarak, dan juga kasih akan harta yang dicela pada syarak. Itu hak mula-mula. Barulah pindah pula kepada mujahadah, nak membersihkan hati kita daripada kikir, kedekut yang merugikan hari akhirat.
Kemudian kita nak membersihkan hati kita daripada kasih akan harta yang merugikan hari akhirat. Kemudian barulah pergi pada ketinggian. Bukan kata menghilangkan kasih akan harta yang merugikan pada hari akhirat, bahkan sampai peringkat hilang di hati, melainkan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ada peringkat-peringkat dia. Ada ni. Hak peringkat hak wajibnya hak mana? Tapi biasanya nak cerita hak asas ni, hak yang kita beratnya. Tapi sedap dengar cerita hak memang tak tercapai. Hak nak tak tercapai kita ni. Ini cerita hak zahir lah. Kalau Tuhan nak kurniakan, Tuhan jazbah sekelip mata je. Tidak ada di hati, melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita cerita hak asbab yang biasa berlaku adahnya, mustahil lah dari segi adah. Walaupun berlaku, Allah Ta'ala hilangkan segala-galanya hati. Yang ada melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah fanakan. Tapi cerita hak seumpama itulah sedap cerita. Sebab cerita orang-orang yang tinggi-tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita hanya perasaan-perasaan khoyal kita rasa. Akhirnya kita rasa macam kita dah. Kita nak hak mula-mula ni. Kita nak kenal dahulu hak sifat kecelaan, hak wajib kita bersihkan daripada hati kita. Kedekut mana kau dicela pada syarak, kasih akan dunia mana kau yang dicela pada syarak. Kikir kedekut yang dicela pada syarak, kikir kedekut daripada kewajipan. Itu hak yang dicela pada syarak. Kikir kedekut daripada zakat, kikir kedekut daripada kafarah, nafkah yang wajib. Itu contohnya. Itu yang dicela pada syarak. Kemudian asal punca kikir dekut kasih akan harta. Kasih akan harta mana dicela pada syarak? Kasih akan harta sehingga kita membelakangkan hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dicela pada syarak. Kasih akan harta sebab peringkat bakhil kedekut daripada zakat. Sebab apa bakhil kedekut daripada zakat? Kerana kasih akan harta. Kasih akan harta yang bawa kepada tidak mengeluarkan zakat, tu contoh. Itu kasih akan harta yang dicela pada syarak. Kasih akan harta, sayang akan harta sehingga membelakangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kalau kita sebut kasih akan harta yang melalaikan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih akan harta siapa peringkat hak nak keluar satu hadah. Nak kepada harta, hukum hakam belakang kira. Ni hak dicela pada syarak. Kemudian barulah pergi pada peringkat yang kedua, kasih akan harta, sayang akan harta sehingga kita sayang daripada kita nak infakkan harta pada sedekah-sedekah yang disunatkan. Itu hak kasih akan harta menyebabkan kita bakhil kedekut daripada sedekah sunat yang merugikan hari akhirat. Itu nak kena mujahadah. Satu peringkat. Sebab kalau kita sebut cara kasar ni kadang-kadang hak salah bawa ni. Bakhil kedekut. Ini orang minta sumbangan bukan nak buat benda-benda hak kecil-kecil, benda besar. Nak buka madrasah, nak buka pondok. Orangnya senang sangat-sangat. Infaknya Allah. Kau dah tu sahaja. Ni.
Inilah bakhil kedeku yang dicela pada syarak. Jangan gitu. Sebab itu sedekah sunat. Tapi rugi ke tak? Rugilah pada hari akhirat. Tapi adakah dicela pada syarak? Adakah bakhil seumpama ni menyebabkan terbelenggu dengan harta tu pada hari akhirat? Tidak. Hak dalam ayat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah tu, akan dibelenggu dengan harta yang dibakhil tu pada hari kiamat. Hak mana ni? Hak bakhil daripada zakat. Bakhil daripada hak kewajipan, bukan bakhil daripada hak sunat. Ni kadang-kadang buat tazkirah, kemudian nak kutip derma lah untuk madrasah, untuk pondok. Dia bacalah ayat hak berkaitan dengan bakhil. Hak Allah Taala berfirman, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan menyangka oleh mereka yang bakhil dengan barang yang mengurniakan mereka Allah dan berkurnia Allah itu kebaikan, bukan itu kejahatan. Jangan sangka kita sayang ke harta kita tu, yang mana harta tu kurnia Allah. Ni hak kebaikan, ni baru baik bagi kita, bukan itu kejahatan. Hak mana tu? Hak bakhil daripada kewajipan. Tapi baca ayat ni nak pergi kepada orang hak sayang daripada sedekah sunat. Tak betul tu? Kita nak cerita, nak ceramah, nak jadi orang terbuka hati, nak derma tu, kita bacalah hadis-hadis cerita bab fadilah sedekah. Banyak hadis-hadis cerita bab fadilah sedekah. Kita ceritalah bab fadilah sedekah supaya hilang bakhil kedekut kita daripada hak sunat. Sebab apa? Sebab cerita fadilah. Adapun nak cerita kalau bakhil ni menyebabkan akan terbelenggu di dalam neraka dengan harta yang dibakhil, itu bakhil daripada kewajipan. Adapun bakhil daripada perkara sunat, tak ada fadilah, tak ada kelebihan, tak ada keuntungan. Cuma setakat ada pokok sahaja. Sebab hak wajib selesai. Hak wajib selesai itu pokok sahaja. Dalam kitab disebut itu hanya kepala modal sahaja. Itu setakat selamat sahaja. Nak dapat untung, nak dapat darajah yang tinggi dengan amal-amal yang sunat. Hak wajib itu setakat pokok aja. Mana kalau kita kata kepala modal. Hak wajib sekadar nak selamat di hari akhirat. Tapi bukan setakat nak cukup kepala modal, nak untung. Bukan setakat nak selamat, nak dapat ketinggian. Itu pergi kepada hak amal-amal yang sunat. Hak amal sunat ni didatangkan dengan cerita bab hadis-hadis cerita bab fadilah. Banyak hadis cerita bab fadilah sedekah. Cerita bab fadilah tu lah. Jangan kita sapakah borong, bakhil, hak daripada derma ni pun, hak ni pun dicela pada syarak kejahatan. Tidak kena lah. Kenapa jadi bakhil, sayang daripada sedekah sunat ni? Kerana kasih akan harta. Kasih akan harta dicela pada syarak. Kita orang awam memang kasih dan sayang akan harta yang ada pada kita. Hak mana yang dicela? Ni kena satu peringkat, kena tu molek, kena cerita molek. Memang kita kasih akan harta, kasih akan anak cucu, itu dunia belaka. Memang kita kasih akan keluarga kita. Tapi kasih mana dicela pada syarak yang menjadi fitnah kepada kita? Kasih akan anak cucu sampai ke membelakangkan hukum. Sayang sangat-sangat anak cucu kita nak buat benda hak tak tidak menepati syarat pun kita turut. Sebab apa? Takutlah nanti ni
Turut-turut nak macam mana? Hak tu je hak adanya. Hak dia minta tu dak comel, tu dak molek dah kita duk mengaji sokmo. Kan turut apa benda tak molek, nak buat guana, seorang tu je ada. Abang apa ni? Kasih akan anak cucu dunia sehingga kan membelakangkan hukum syarak. Itu dicela pada syarak. Kasih, sayang. Tapi kalaulah berkait dengan hukum syarak, kita tegah. Kita tegah. Sayang tak sayang pun kalau nak buat benda yang salah tak boleh. Maka kasih ni hak yang tidak dicela pada syarak. Jadi kalau kita duk mengaji semua, insya-Allah lah tak ada hak dicela tu. Hak ada di kitanya hak merugikan hari akhirat. Itu nak kena mujahadah. Hak merugikan kita pada hari akhirat. Hak sunat-sunat lebih-lebih itulah. Ini cerita hak batin, hak hati. Sama juga zahir. Kita belajar. Hak kewajipan asas tu kita jagalah. Tapi kalau hak sunat-sunat, tu hak kita malas. Tu nak kena mujahadah. Hak perkara-perkara kewajipan memang kita jaga. Daripada larangan memang kita jaga. Tapi daripada hak sia-sia, hak habis masa, hak tu hak kita kurang. Hak tu nak kena mujahadah. Manakala kita sentiasa duduk belajar dak apa, insya-Allah lah hak bab kewajipan. Tapi kewajipan adalah umpama kepala modal. Kewajipan adalah umpama adalah untuk selamat. Kalau nak untung amal sunat. Kalau kata nak dapat ketinggian di hari akhirat, amal sunat. Tapi kita fahamlah, nak dapat untung modal kena ada. Perkara sunat kita bernilai, hak wajib kena selesai. Gitulah. Kita nak dapat darajah yang tinggi di hari akhirat, kita kena duduk tangga selamat dahulu. Selamat. Faham tak ni? Sempurna kewajipan. Tambah selamat saja nak dapat ketinggian amal sunat. Tapi kalau kewajipan tak selesai, selamat pun tidak, duk cerita bab ketinggiannya kok mana? Jadi gitulah. Faham tak ni? Kemudian kita duk ngaji fiqh tasawuf ni, kita beramal dengan fiqh tasawuf, selamatlah kita di hari akhirat, selamat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan lupa, sebelum kita nak bicara bab taat zahir, taat batin, fiqh dan tasawuf yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, kita nak selamat terlebih dahulu daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis tu. Bab neraka kita maklum ada 7 lapis. Dengan amal zahir batin, taat zahir batin, selamat kita daripada neraka Jahannam. Tapi sebelum nak cerita selamat dari neraka Jahannam, kita kena cerita dulu selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala dengan akidah. Atau pertama, dia ada peringkat-peringkat aturan dia tu, susunan dia tu. Ada ni. Jadi kita bicara bab taat zahir, taat batin, selamatlah kita pada hari akhirat. Selamat dari neraka Jahannam. Kemudian nak cerita bab ketinggian. Pergi kepada memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Kita nak perbanyakkan amal sunat adalah kena mujahadah hak hati kitanya. Sebab kalau hati kita ni banyak lalai, makna kita hanya melengkapkan kewajipan. Kenapa? Kerana takut neraka Jahannam. Lepas tu macam mana? Selamat dah. Ketinggian biar. Sebab apa tu? Itu nak kena mujahadah. Tapi dia ada peringkat-peringkat dia. Jadi hak berkait dengan bakhil kedekut, berkait dengan kasih akan harta, yang dicelanya mana? Yang merugikan hari akhiratnya mana? Yang dicela bakhil daripada kewajipan, yang dicela kasih akan harta yang menyebabkan kita lalai daripada ibadah,
Kemudian yang merugikan hari akhirat adalah bakhil daripada perkara-perkara yang disunatkan. Nak bicara hak hilang segala-gala di hati, tidak ada melainkan hanya ada Allah. Itu maqam aulia. Sampai di situ sejahteralah, amanlah, tenanglah jiwa. Ada sampai kepada hak maqam aulia. Kita duk cerita seumpama tu, tapi mujahadah kita hak yang menjadi tuntutan pada kitanya kurang. Jadi cerita tinggi saja. Tak ke mana tu? Cerita tinggi-tinggi itu nak membangkitkan semangat kita. Kita duduk atas landasan garis hak sebenar dah. Tapi nak kita cerita tinggi-tinggi supaya kita jadi bersungguh mujahadah kitanya. Tapi kalau cerita tinggi-tinggi hak asah pun tahu ke mana hala, tu jadi khoya gitu je lah. Jadi khoya, jadi perasaan. Kemudian nak cerita pula hak berkaitan dengan harta. Dan ketahui ulama bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia akan harta semata-mata. Bukan kata sebut kata harta dicela, bukan. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Yang melalaikan daripada an lil matruk dia panggil. Daripada ngebahawa tinggal ibadah. Tu hak dicela pada syarak. Harta mana? Bukan melalaikan daripada ibadah. Nak belajar pun tak sempat dah. Kerana harta punya pasal. Harta dunia lah. Harta tu khusus, dunia ni lebih umum. Harta dunia melalaikan daripada ibadah. Terkadang harta dunia ni daripada belajar tu pun tak dah. Kerana apa? Kerana harta, kerana dunia. Asal-asal fardu ain pun tak sempat belaka dah. Sebab apa? Matlamat kita harta, matlamat kita dunia. Kemudian harta dunia ni pula hak duk depan mata kita. Kemudian harta dan dunia ni pula hak duk muluk sokmo. Hak pandangan mata dah dengan hartanya, dengan dunianya. Lepas tu mulut pula duduk cerita harta ke dunia. Harta, dunia. Hak di mulut pula. Dengar daripada budak lagi. Kita sebagai orang tua, mak ayah, kita pun bermatlamatkan harta dan dunia. Lalai daripada ibadah, lalai daripada ilmu. Ilmu tu belakang. Itu semua yang dicela pada syarak. Itu semua yang dicela pada syarak. Kerana nak kejar harta, belajarnya tidak ada. Wa amal ibadah pula bukan amal ibadah yang sebenar. Sebab apa? Sebab ibadah yang sebenar adalah ibadah yang berdasarkan kepada ilmu. Itu ibadah yang sebenar, pengabdian diri kepada Allah yang sebenar. Tapi nampak buat juga ibadah tanpa ilmu, tidak berlandas pada ilmu, itu tak panggil ibadah. Itu tak panggil ibadah. Jadi kerana harta dan dunia melalaikan kita daripada ilmu. Itu bahagian kita. Kerana harta kerana dunia, kita melalaikan anak cucu kita daripada ilmu akhirah yang kita duk cerita semuanya. Ilmu dunia untuk dapat harta dunia, pangkat dunia, ketinggian dunia. Mana kita duk cakap pun ni, biar berjaya, biar berjaya, biar berjaya. Tengok no orang berjaya. Orang pangkat tinggi, harta banyak mana, kedudukan dia tinggi mana. Kita dah asuh seumpama tu. Dahlah benda dunia, benda hak nampak di mata. Kemudian kita duduk asuh galak pula dengan dunia, dengan harta. Akhirnya bukan kata ibadah, melalaikan daripada ilmu tu sendiri. Hak ni hak banyak kitanya. Hak ni hak banyak kita. Kerana harta, kerana dunia. Adakah harta dunia dicela? Tidak. Harta dunia menyebabkan lalai kita daripada akhirah. Yang melalaikan kita daripada akhirah, itu harta, itu dunia,
yang dicela pada syarak. Jadi harta yang dicela, harta yang melalaikan daripada ibadah. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu dipuji. Ini dipuji pada syarak. Harta yang menolong atas ibadah tu dipuji pada syarak. Yalah, kita nak belajar ke, kita nak buat amal ibadah ke, kalau tak ada harta nak belajar macam mana? Kalau tak ada harta kita nak ibadah macam mana? Ada ni. Sebab nak belajar kena ada belanja, ada harta. Nak buat amal ibadah pun kena ada belanja, kena ada harta. Nak buat makan minum. Jadi harta yang menolong atas ibadah ni yang dipuji pada syarak. Ini akhirah yang menolong atas ibadah. Kemudian harta menolong atas ibadah ni dia luas lah. Maknanya bukan kata harta yang kita keluar tu, bukan. Termasuk harta yang diri kita. Kemudian dengan harta tadi ni kita bagi keluasan pada keluarga kita. Supaya apa? Supaya keluarga kita ni buat ibadah pun jadi selesa, tenang, molek. Sebab apa? Sebab dengan harta. Sebab kalau kita duduk dalam keadaan agak kesempitan ke, nak buat ibadah pun terganggu. Maknanya dengan harta kita dapat keselesaan hidup. Dengan keselesaan hidup ni, dalam kita beribadah lebih tenang. Itu pun dipuji pada syarak. Selagi tidak melalaikan daripada ibadah, dengan harta menolong atas ibadah, itu dipuji pada syarak. Kita jangan faham sebut kata hak dipuji pada syarak, harta tu biar hilang, buang. Tidak. Harta kena ada. Tapi nak gunanya macam mana? Yang pertama, harta ni macam mana kita dapat harta? Itu yang pertama. Kemudian harta ni ke mana? Harta ni menolong atas ibadah. Kemudian harta yang kita tinggal pun, mana harta yang kita tinggal pun menolong atas ibadah untuk kemudahan anak cucu kita. Kita letak niat seumpama tu, itu harta yang tidak dicela pada syarak, itu yang dipuji pada syarak. Sebab Nabi peringat dah supaya kita tidak meninggalkan keluarga kita dalam keadaan meminta-minta. Kita jangan tinggal keluarga kita dalam keadaan meminta-minta. Jadi harta yang kita ada sikit sebanyak tu, supaya anak-anak cucu kitanya nak belajar pun mudah, nak buat amal ibadah pun mudah. Itu dipuji pada syarak. Maknanya kita ni, kalaulah hati tu sentiasa dengan ilmu agama, hati tu sentiasa bicara bab hukum hakam, hati itu sentiasa bicara bab pahala kelebihan akhirah, apa yang ada di zahir kita insya-Allah akan jadi kebaikan, akan jadi akhirah, akan jadi yang dipuji pada syarak. Apa pentingnya kita landasan kita tu. Kalau landasan kita betul, apa yang ada pada kita pun jadi jalan yang betul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Artinya, sebaik-baik suatu harta yang baik, sebaik-baik suatu harta yang baik bagi seorang yang baik. Mana ada harta yang baik? Itu mana? Harta tidak dicela semata-mata tu, tidak. Batu Nabi kata sebaik-baik suatu harta yang baik. Makna sekarang ni harta yang baik. Manakah sebaik-baik harta yang baik? Bagi seseorang yang baik.
Mana sekarang ni harta yang baik, yang paling baiknya harta bagi seseorang yang baik, seseorang yang soleh. Harta yang baik, sebaik-baik suatu harta yang baik ialah harta bagi seseorang yang baik, seseorang yang soleh. Lil mar'is salih, bagi seseorang yang soleh. Lepas tu kata tadi, kalaulah kita duduk atas landasan yang betul, maka harta yang baik dari kita akan menjadi sebaik-baik harta yang baik. Mana orang yang solehnya? Lil mar'is salih, bagi seseorang yang soleh. Soleh ni al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyyin. Itu soleh. Al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyyin. Orang yang menunaikan hak tuntutan dengan Allah dan orang yang menunaikan hak tuntutan sesama anak Adam. Itu orang soleh. Nak menunaikan tuntutan kita dengan Allah, ilmu. Nak menyempurnakan tuntutan kita dengan Adam pun dengan ilmu. Kalau kita hanya diri kita sahaja, kita menunaikan tuntutan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tuntutan kita sesama anak Adam tidak disempurnakan, itu bukan soleh lagi. Mana hak tuntutan hak anak Adam, hak paling hampir ke anak bini kita lah, itu paling hampir. Kitanya menunaikan tuntutan dengan Allah untuk diri kita saja. Lepas tu isteri kita, anak kita, kita biarkan. Itu bukan orang yang soleh. Orang soleh al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyyin. Orang yang mendirikan, orang yang menunaikan tuntutan dengan Allah dan menunaikan tuntutan dengan anak Adam. Itu orang soleh. Jadi kalau seseorang yang soleh ni, sesuatu harta yang baik ada di tangan orang yang soleh seumpama itu, itulah Nabi kata sebaik-baik harta yang baik. Maknanya harta tidak dicela. Harta yang baik satu hal dah, sebaik-baik harta yang baik. Ini kan bahawa harta tidak dicela pada syarak semata-mata harta. Harta ni baik dah. Harta yang baik ni menjadi sebaik-baik harta kalaulah bagi seseorang baik, seseorang yang soleh. Tetapi walaupun harta ni tiada dicelakan pada syarak semata-mata harta, tetapi tiada sayugia, tiada sepatutnya membanyak akan dia, akan harta. Sayugia seeloknya, jangan membanyak akan dia, akan harta. Bahkan yang lebih utama, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Ni hak sebaik-baiknya. Tetapi tiada sayugia, tiada sepatutnya membanyak akan dia. Tiada sepatutnya. Mana apa? Seeloknya jangan membanyak akan dia. Bukan lebih utama dia ambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Sekadar yang memadai. Makna jangan berlebihan. Jangan berlebihan pada ni. Tapi kalaulah banyak harta, tapi kalau banyak seumpama sahabat contohnya, itu pun sebaik-baik daripada harta yang baik. Tapi kalau kita ni banyak, tu jadi kok lain lah. Batulah tiada sayugia, tiada sepatutnya membanyak akan dengan bahawa sekadar memadai sahaja. Memadai untuk diri kita dan keluarga kita. Sekadar memadai ni, tengoklah kadar mana dalam kehidupan kita. Ni tiada sayugia. Kalau membanyakkan ke salah ke? Tak. Tapi apabila banyak ni ditakuti.
Kita tak boleh nak pelihara molek bila terlampau banyak pun tidak dicela, tapi tiada sayu gia membanyak akan dia. Kalau membanyak akan dia dicela? Tidak. Tapi ditakuti. Tu kena jaga sungguh-sungguh. Tuan uji dengan harta yang banyak. Tuan uji dengan harta yang banyak, buatnya macam orang lain juga. Tapi jadi apa? Bertuah dianya. Boleh banyak. Lepas tu macam mana tu? Tu kena jaga molek lah. Sebab kita ni orang lemah. Kalau melimpah-limpah kadang-kadang jadi ditakuti kita jadi kok lain pula. Sebab itulah tiada, walaupun harta tidak dicela, tetapi tiada seri membanyak akan dia. Bahkan yang lebih utama, dia ambil hati itu sekadar memadai sahaja. Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana doa Nabi-nya? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Doa ni diriwayatkan oleh rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Artinya, hi Allah, ya Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebih daripada memadai, bahkan sekadar hajah sahaja. Mana cukup. Ini Nabi SAW doa bagi keluarga Nabi SAW di dunia. Menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa kepada bahawa tiada sayu gia, tiada sepatutnya. Kita ambil daripada hadis Nabi ni, kita faham daripada hadis Nabi ni, tiada sayu gia bagi mereka yang berakal, bahawa penat ia pada menuntut, yakni mencari akan yang lebih daripada qada hajah, kerana tiada ada kebajikan padanya pada yang lebih daripada qada hajah. Maknanya sekadar hak tu hak lebih baik. Tapi kalau Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang lebih, kita kena jaga molek. Kita kena jaga molek lah. Sebab kita balik pada asal tadi lah. Harta tu semata-mata harta tidak dicela. Sedikit ke banyak tidak dicela. Tetapi saya jangan duk banyak lah. Sebab apa? Sebab dibimbangi, ditakuti. Tapi kalau banyak sekalipun, orang yang mana duduk atas landasan agama yang sebenar, banyak mana pun insya-Allah selamat. Tapi dibimbangi, ditakuti. Ada orang yang hartanya banyak, tapi infaknya kadang-kadang lepas mati baru tahu. Selama hidup dia ni banyak diinfak. Masa dia hidup orang tak tahu. Lepas dia tak ada, barulah orang tahu. Ini mana pun harta banyak, tetapi terpelihara. Jadi harta yang banyak tu ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah ujian tu dapat ditempuhi, keuntungan yang besar pada hari akhirah. Dia harta banyak atas garis agama, kemudian anak cucu yang kemudian ni pula sama juga dengan jalanan agama. Anak cucu ni meneruskan harta yang banyak pada jalan agama. Hak tu untung yang sangat besar. Hak luluh ujian. Sebaliknya, kalaulah dengan harta yang banyak tu jadi pesen lain, rugilah hari akhirah. Sebab harta dunia ni yang halal hisab, halalu hisabun, wa haramuha iqabun. Hak halal kena kira. Tapi kalau hak haram, hak tu kena seksa. Tapi kalau hak halal tu dikira, hak halal tu guna pada jalan hak molek, kira banyak pun tak apa. Memang orang yang kaya lambat syurga,
Tetapi dengan kekayaan tu bekalannya jadi banyak, lambat pun dia masuk syurga lapis yang tinggi. Tapi ujiannya besarlah. Sebab itulah tiada sayugia membanyak-akidkan harta, walaupun harta itu semata-mata harta tidak dicela pada syarak. Bermula qada hajah itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Qada hajat tu setara mana? Tak samalah. Qada hajah tak sama antara kelakuan manusia tu sendiri. Ada orang ni qada hajat dia, orang qada diri dia je. Ada orang ni dengan keluarga dia lagi, dengan tanggungjawab dia lagi banyak. Qada hajahnya lagi banyak. Jadi hak qada hajah, hak sayuria tadi ni, hak seeloknya tak sama. Kalau berlebihan pun kena jaga molek. Kena jaga molek. Sebab apa? Sebab harta semata-mata tidak dicela pada syarak. Tapi kalau harta yang ada tu kita guna dengan jalan yang baik, itu bekal yang besar pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.